Assalamualaikum dan salam UiTM di hatiku. Kami dari Fakulti Sains Gunaan sesi semester 2 daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk berkaitan aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Berikut merupakan senarai ahli kumpulan kami. Saya Amira Fatin binti Jaiful akan memulakan pembentangan dengan memberikan sedikit pengenalan berkaitan topik ini. Pertama sekali, apa itu falsafah? Falsafah dari sudut bahasa didefinisikan sebagai mencintai ilmu pengetahuan, manakala dari sudut istilah pula falsafah bermaksud membincangkan ilmu pengetahuan dan mengkaji kebenaran. Tujuan falsafah tersebut adalah sebagai satu tunjuk arah dalam mencari kebenaran dalam menjalani kehidupan sebagai seorang insan. Pendidikan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam membentuk serta membangunkan seseorang individu atau pelajar yang seimbang dari segi intelek maupun juga sasiah diri. Penerapan nilai-nilai murni dalam menjadikan individu yang seimbang dan holistik dapat menjamin kualiti hidup yang harmoni pada masa akan datang. Oleh itu, Malaysia telah membentuk falsafah pendidikan kebangsaan atau dikenali sebagai FK sebagai satu asas kepada sistem pendidikan di Malaysia dalam melahirkan rakyat yang seimbang dan holistik. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan adalah untuk mengembangkan potensi individu secara berterusan bagi mewujudkan insan yang seimbang dari sudut jasmani, emosi, rohani dan intelek, iaitu JERI. Di samping itu, matlamat falsafah pendidikan Islam ialah menyediakan manusia dengan pengalaman dan ilmu yang cukup dalam menjalankan tanggungjawab sebagai hamba Allah dengan baik. Falsafah pendidikan Islam iaitu FPI bertujuan dalam pemantapan sikap, kemahiran, kepribadian dan pandangan hidup seseorang individu berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah dalam memupuk pembangunan modal insan yang bertanggungjawab terhadap agama, manusia dan alam sekitar. Seterusnya saya akan memberikan kepada saudara Azhar bagi menyambung topik perbicaraan ini dengan membincangkan objektif kajian bagi topik ini. Berikut adalah objektif kajian bagi kumpulan kami. Pertama ialah mengenal pasti sejarah perkembangan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam, konsep dan ciri-ciri serta tokoh-tokoh yang memperjuangkan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam di Malaysia. Kedua ialah menganalisis cabaran, isu-isu semasa berkaitan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam serta implikasinya dalam kehidupan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Siti Wiswamiti Yusof dan hari ini saya akan mengulas mengenai latar belakang pendidikan di Malaysia dan pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan yang dikenali sebagai FPK. Sebelum negara mencapai kemerdekaan, pendidikan yang wujud pada ketika itu adalah terasing, selari dengan corak pemerintahan pecah perintah yang diawalkan penjajah Inggeris. Setiap kaum telah mendudukan sekolah mereka iaitu sekolah Melayu, Inggeris, Cina dan Tamil yang hanya menggunakan bahasa pengantar kurikulum, buku dan guru masing-masing. Bagi sekolah Inggeris pula, kanak-kanak yang terdiri daripada pelbagai kaum dapat mempelajari bersama-sama walau bagaimanapun majoriti penduduk tidak bersetuju dengan sistem persekolahan tersebut. Pendidikan formal pula telah wujud di Malaysia sejak kedatangan penjajah Inggeris lagi mahupun semasa pemerintahan Inggeris. Pada ketika itu, pendidikan telah berkembang maju dan ianya telah disesuaikan untuk memenuhi keperluan zaman. Menjelang kemerdekaan pula, telah timbul kesedaran dalam kalangan masyarakat untuk mewujudkan satu sistem pembelajaran baharu. Beberapa jawatan kuasa pada ketika itu telah ditubuhkan untuk mengkaji sistem persekolahan dan telah menghasilkan laporan-laporan seperti laporan Barnes yang menyemak dan memperbaiki keadaan pendidikan kaum Melayu, laporan Van Wu yang menyemak pendidikan kaum Cina,
ordinan pelajaran yang mengusyurkan sekolah kebangsaan sebagai corak sistem persekolahan kebangsaan, dan akhir sekali ialah laporan Razak yang meletakkan asas bagi perkembangan sistem pendidikan untuk memupuk perpaduan melalui sistem pelajaran kebangsaan serta menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama. Selain itu, kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran dan sistem pemeriksaan yang disamakan bagi semua sekolah. Atas kemerdekaan, sistem pendidikan telah dibentuk bersesuaian dengan keperluan negara yang merdeka dan dinamakan sebagai Pelan Induk Pembangunan Pendidikan pada 2006 hingga 2010. Pernyataan Razak 1956 telah menjadi asas dalam penggumbalan ordinan pelajaran pada 1957. Kemerdekaan, sistem pendidikan telah dibentuk bersesuaian dengan keperluan negara yang merdeka dan dinamakan sebagai Pelan Induk Pembangunan Pendidikan pada 2006 sehingga 2010. Pernyataan Razak 1956 telah menjadi asas dalam penggumbalan ordinan pelajaran 1957 yang bermatlamat untuk membina sebuah negara yang bersatu melalui kurikulum yang sama dan berorientasikan negara Malaysia. Usaha memperbaiki kurikulum ini dapat menyaksikan kurikulum baru Sekolah Rendah KBSR yang ditubuhkan pada tahun 1983 dan diikuti dengan kurikulum bersepadu Sekolah Menengah KBSM. Beralih pula dengan latar belakang falsafah pendidikan Islam. Falsafah pendidikan Islam negara telah dilaksanakan secara rasmi pada tahun 1981 setelah terbentuknya falsafah pendidikan negara dan konsep pendidikan sepadu. Pengajian pendidikan Islam seterusnya beralih kepada pengajian pondok yang bermula pada kurun ke-19 Masihi. Sistem pengajiannya merangkumi peringkat permulaan, menengah dan tinggi serta menawarkan mata pelajaran yang lebih luas seperti fiqh, tauhid, tafsir, hadis, sejarah Islam, tasawuf dan bahasa Arab. Setelah era pendidikan Islam terbentuk dengan adanya pengajian pondok, pengajian madrasah dijalankan disebabkan tindakan penjajah Inggeris yang menubuhkan sekolah bernakula Melayu pada tahun 1856 di mana sekolah tersebut tidak diajarkan Al-Quran. Pada tahun 1962, mata pelajaran pendidikan Islam yang dikenali sebagai pengetahuan agama Islam ketika itu diajar dalam jadual waktu rasmi persekolahan. Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji dasar pelajaran 1979 iaitu pengetahuan agama Islam kurang menitik beratkan aspek amalan, penghayatan Islam serta amali tetapi lebih kepada penyampaian ilmu. Negara kemudiannya membentuk kurikulum baru Sekolah Rendah KBSR dan kurikulum bersepadu Sekolah Menengah KBSM serta penyataan falsafah pendidikan negara pada tahun 1987 dan falsafah pendidikan Islam pada tahun 1988. Laporan Jawatan Kuasa Kabinet mengkaji dasar pelajaran 1979 dan pendidikan negara dilihat sebagai bersifat sekular. Sekian sahaja daripada saya mengenai falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam. Topik seterusnya, saya akan berkongsi siapakah antara tokoh falsafah pendidikan Islam dan falsafah pendidikan kebangsaan yang menjadi tunjang kepada pendidikan negara. Yang pertama ialah Syed Naqib Al-Atas, seorang ahli falsafah berkelahiran Bogor, Indonesia dan merupakan warga Malaysia. Beliau merupakan pelopor Islam dalam aspek pendidikan dan amat mengutamakan Islam dalam ilmu. Selain itu, beliau mempunyai minat yang mendalam di dalam sains Islamik tradisional, sejarah, sastra, ilmu agama dan juga metafizik. Kedua ialah Pendeta Zabah atau nama sebenarnya Zainal Abidin bin Ahmad merupakan seorang ahli fikir dan penulis yang terkemuka di Malaysia. Beliau mempunyai pelbagai kepakaran dalam politik, sastra ekonomi dan pendidikan. Beliau telah menerbitkan beberapa buku yang mempunyai unsur falsafah dan pendidikan seperti Falsafah Takdir dan Perangai Bergantung pada Diri Sendiri. Tokoh ketiga ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar yang kini merupakan pakar falsafah di Universiti Malaya. Antara sumbangan beliau ialah menaikkan pendidikan Islam di Malaysia di samping menjadi pelopor kepada Islam dalam ilmu sains. Selain itu, beliau juga giat menulis buku berkaitan falsafah Islam dan sains serta ilmu Islam kontemporari. Antara buku hasil tulisan beliau ialah Tauhid and Science. Saya akan teruskan pembentangan ini dengan subtopik seterusnya iaitu elemen-elemen ke arah insan sejahtera. Untuk pengetahuan,
Melalui pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam, insan sejahtera dapat dibentuk melalui peranan falsafah-falsafah ini. Banyak kesan baik yang diperolehi setelah falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam mula diperkenalkan di Malaysia. Sebelum kita membincangkan elemen-elemen penting untuk mencapai insan sejahtera, saya akan menerangkan sedikit apakah tujuan ke arah melahirkan insan sejahtera ini. Sebenarnya, matlamat pembangunan insan sejahtera ini adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmoni dari segala aspek. Justru, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam adalah bertujuan mendidik pelajar menjadi manusia yang seimbang secara holistik melalui elemen-elemen yang bakal dibincangkan sebentar lagi. Jadi, apakah elemen-elemen tersebut? Elemen-elemen inilah yang bakal membantu melahirkan insan sejahtera, iaitu JRISAH, yang merupakan akronim untuk jasmani, emosi, rohani, intelek, sosial, adab dan hamba Allah. Dalam elemen JRISAH, jasmani adalah elemen yang pertama. Untuk pengetahuan semua, subjek pendidikan jasmani telah diperkenalkan di sekolah-sekolah supaya kita dapat memastikan pelajar mampu membina bakat dan kemahiran fizikal agar mencapai kesihatan yang baik. Kita dapat melihat betapa pentingnya kesihatan tubuh badan kerana semua pekerjaan dan pergerakan memerlukan kudrat dari tubuh badan kita, dan apabila kita sihat, mudah kita untuk menguruskannya. Seterusnya ialah elemen emosi. Emosi membentuk adab, perilaku serta akal budi seseorang. Bagi sistem pendidikan di negara kita, kurikulum yang diwujudkan seperti aktiviti badan beruniform, kelab permainan dan kelab persatuan mampu mengajar pelajar mengawal emosi. Daripada penglibatan aktiviti tersebut, pelajar mampu menguruskan emosi dari segi tekanan, peraturan dalam unit beruniform dan pengurusan masa. Hal ini amatlah penting untuk diguna pakai dalam kehidupan seharian, khususnya dalam alam pekerjaan, bagi mengelakkan berlakunya kemurungan ataupun stres ketika bekerja kelak. Bagi elemen rohani pula, sistem pendidikan telah menyediakan kurikulum bersepadu yang membina kesedaran dan kewujudan tentang Tuhan Pencipta yang Maha Berkuasa melalui pembelajaran pendidikan Islam bagi golongan Muslim dan pendidikan moral bagi golongan bukan Islam, dengan menerapkan elemen-elemen yang mampu menyemaikan kerohanian dalam diri. Justru pihak sekolah juga telah menyediakan banyak aktiviti serta program yang mendorong pelajar meningkatkan kerohanian dalam diri, seperti program Ihya Ramadan, ceramah dan lain-lain. Seterusnya, untuk unsur intelek, kesepaduan ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang saintifik mampu memacu pembangunan negara, bangsa, agama serta duniawi dan ukhrawi. Dalam hal ini, sistem pendidikan negara telah banyak menyediakan modul khas untuk meningkatkan intelek dalam diri setiap pelajar. Kemahiran intelek amat penting untuk kegunaan kehidupan seharian, seperti melibatkan kemahiran bersosial, ilmu sains, ilmu perubatan, psikologi dan banyak lagi. Seterusnya, sosialisasi. Pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam adalah merupakan satu usaha ke arah penyatu paduan ummah melalui latihan yang diberikan seperti unit beruniform, misalnya kesaksian negara ataupun subjek yang berasaskan kenegaraan. Kemahiran bersosial amatlah penting dan perlu diterapkan dalam sistem pendidikan negara kerana merupakan elemen penting yang diguna pakai dalam semua sektor pekerjaan dan kehidupan seharian. Malah ia merupakan salah satu kewajipan setiap insan dalam bersosial dalam masyarakat mengikut landasan yang betul. Dan akhir sekali ialah adab dan hamba Allah. Pendidikan di sekolah membina pengamalan adab dan akhlak seperti menjaga kebersihan dan kecantikan bilik darjah untuk motivasi pembelajaran. Peraturan yang telah dibuat di sekolah merupakan salah satu inisiatif kerajaan
untuk mendidik pelajar menjadi seseorang yang bertamadun dan berdisiplin. Justru, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan modul khas seperti program sumur iaitu Sasiah Unggul Diri yang merupakan usaha Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah mencapai produktiviti terbaik dan sempurna dengan mengutamakan konsep insan dalam mendidik pelajar mengikut syariat Allah. Banyak aktiviti juga telah dibuat di setiap institusi pendidikan bagi menerapkan elemen hamba Allah kepada setiap pelajar. Dan akhir sekali ialah adab dan hamba Allah. Pendidikan di sekolah membina pengamalan adab dan akhlak seperti menjaga kebersihan dan kecantikan bilik belajar untuk motivasi pembelajaran. Peraturan yang telah dibuat di setiap sekolah merupakan inisiatif kerajaan untuk mendidik pelajar menjadi seseorang yang bertamadun dan berdisiplin. Justru, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menyediakan modul khas iaitu program sumur, program Sasiah Unggul Diri yang merupakan salah satu usaha Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah mencapai produktiviti terbaik dan sempurna dengan mengutamakan konsep insan dalam mendidik pelajar mengikut syariat Allah. Banyak aktiviti juga telah dibuat di setiap institusi pendidikan bagi menerapkan elemen hamba Allah kepada setiap pelajar. Untuk kesimpulannya, kesemua elemen-elemen ini adalah untuk menjadikan manusia sebagai sebaik-baik kejadian, iaitu ahsan takwim, dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model insan al-kamil kepada kita. Justru setiap elemen ini perlu diterapkan dalam setiap insan bagi memastikan kita mampu menjadi insan yang sejahtera. Sekian sahaja daripada saya dan sesi pembentangan akan diteruskan oleh pembentang seterusnya. Seterusnya, saya ingin meneruskan pembentangan tentang isu terkini falsafah pendidikan kebangsaan. Yang pertama, isu keprofesionalan guru. Isu dalam profesion ini dikaitkan dengan pendekatan dan kaedah pengajaran guru. Sebilangan guru yang bukan profesional dalam pengajaran bahasa ditugaskan untuk mengajar subjek bahasa. Kebanyakan guru yang tidak terlatih pada era kini tidak mengikuti kursus-kursus KBSM atau kursus-kursus lain yang berkaitan dengan bidang bahasa. Perkara ini boleh mempengaruhi cara penyampaian, kaedah pengajaran dan memberi kesan ke atas pembelajaran, menyebabkan pelajar menjadi kurang berminat terhadap pengajaran dan pembelajaran bahasa. Oleh itu, Kementerian Pelajaran Malaysia iaitu KPM perlulah melatih guru yang berpengetahuan dalam bidang bahasa dengan jumlah yang mencukupi dan juga perlu mengikut keperluan semasa. Pihak KPM juga perlu memantau dengan lebih cekap agar guru yang dipertanggungjawabkan untuk mengajar dalam bidang bahasa adalah daripada jurusan ilmu yang berkaitan dan telah terlatih dengan rapi tentang kaedah pembelajaran dan juga pengajaran dengan bilangan yang mencukupi. Yang kedua, isu globalisasi. Kehidupan global yang mudah mengakses segala maklumat tentang dunia hiburan dan kehidupan alam cyber telah menjadi gejala trend negatif masyarakat pada masa kini, terutamanya sekali kepada golongan remaja yang mudah terdedah kepada pelbagai pengaruh. Pengaruh negatif adalah pengaruh yang mudah dijangkiti oleh remaja. Tambahan pula, era globalisasi masa kini banyak mengundang keburukan sekiranya ia tidak dibatasi dengan nilai-nilai agama. Pengaruh globalisasi terhadap pendidikan sangat mencabar. Jika sekularisasi dapat memisahkan manusia dengan agama, tetapi liberalisasi
yang muncul daripada fahaman hak kebebasan manusia akan lebih parah seperti hak untuk berucap, hak memilih agama dan sebagainya. Pengaruh negatif, kesan daripada globalisasi ini akan dapat dihapuskan seandainya terdapat kekuatan falsafah pendidikan kebangsaan yang berpandukan kepercayaan kepada Tuhan. Namun hakikatnya, tahap penghayatan dan pengamalan terhadap nilai-nilai kemanusiaan semakin berkurangan dalam diri manusia kerana terlalu reka dengan nikmat dunia. Memang tidak boleh dinafikan bahawa kita harus mengikuti arus perkembangan semasa. Namun, pihak-pihak yang tertentu seharusnya membuat kawalan dan pantauan agar arus perkembangan semasa ini tidak akan sesat dan melalaikan umat. Isu yang terakhir ialah isu pendidikan ketika pandemik COVID-19. Penularan COVID-19 di Malaysia sedikit sebanyak telah mengubah corak pembelajaran pelajar untuk mengikuti pengajaran dan pembelajaran PDP kerana tidak dapat hadir ke sekolah demi mematuhi SOP. KPM telah merubah corak pembelajaran pelajar di sekolah secara dua hala kepada pembelajaran di rumah secara atas talian. Hal ini boleh menjejaskan kefokusan pelajar kerana sebilangan pelajar tidak dapat mengakses internet dengan baik dan kekurangan peranti berskrin atas faktor keluarga yang berpendapatan rendah. Masyarakat Malaysia mempunyai perbezaan taraf hidup dan ekonomi. Kesannya, mereka akan merasa tertekan dan tidak bersemangat kerana tidak dapat mengikuti pembelajaran secara alam maya. Untuk memastikan norma baharu dalam pendidikan diterima oleh pelajar secara optimum, kerajaan telah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dari rumah iaitu PDPR secara luar talian tanpa capaian internet agar peluang pembelajaran dapat dicapai sama rata. Pembelajaran berlaku dengan menggunakan buku teks atau bahan pembelajaran lain dan penyampaian PDPR iaitu pembelajaran dan pengajaran dari rumah melalui media komunikasi yang sesuai seperti WhatsApp dan Telegram bagi memudahkan pelajar untuk mengikuti pembelajaran dan pengajaran. Pendekatan ini dapat memastikan pelajar sentiasa bersemangat dan dapat mengekalkan momentum untuk menimba ilmu walaupun dunia dilanda virus COVID-19. Seterusnya, saya ingin mempersilakan pembentang yang seterusnya. Saya akan membentangkan tentang topik seterusnya. Jadi, apakah isu-isu semasa berkenaan falsafah pendidikan Islam ini? Antaranya terdapat 4 isu iaitu pemahaman luar dalam negara Islam, kekurangan ilmu akli dan nakli, pandemik COVID-19 dan keruntuhan moral manusia kini. Yang pertama, antara isu yang hangat dibincangkan adalah penerapan pemahaman falsafah luar yang telah menjajah fikiran muslimin dan muslimat di setiap negara Islam. Antaranya ialah pemahaman liberalism yang menolak ajaran Islam itu sendiri demi untuk menghalalkan apa yang telah diharamkan dalam Islam. Kempen liberalism ini telah semakin berleluasa di dalam sosial media dan juga telah meracuni pemikiran mereka yang kurang ilmu pengetahuan dan ilmu agama. Seterusnya ialah kekurangan ilmu akli dan nakli. Teras falsafah pendidikan Islam itu wajib disandarkan kepada sumbernya iaitu Al-Quran dan Hadis. Sudah ditetapkan bahawa tidak lengkaplah sesebuah falsafah Islam tanpa adanya ilmu dasar yang kukuh serta kefahaman terhadap falsafah kebangsaan yang sedia ada di dalam negara.
Ini kerana ayat-ayat yang terdapat di dalam kitab-kitab suci itu boleh dimanipulasikan dan disalah interpretasi oleh seseorang yang cari ilmu. Oleh itu, ia akan menyebabkan kesesatan kepada manusia. Aplikasi ilmu dan ilmu nakli dalam kehidupan seharian dan dalam aspek pendidikan dapat memastikan ianya sejajar dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Contohnya ialah ajaran Islam dalam sains, matematik dan fizik. Bukan itu sahaja, isu pandemik juga hangat dibincangkan. Wabak COVID-19 yang telah melanda seluruh dunia menjadi punca kepada penurunan ekonomi, pembelajaran dan kesihatan. Dunia seolah-olah berhenti seketika selama 2 tahun akibat masyarakat diperintahkan untuk melakukan kuarantin jika mempunyai kontak rapat bersama virus tersebut dan tidak dibenarkan untuk keluar jika tiada alasan yang kukuh. Oleh kerana peraturan yang dikeluarkan oleh kerajaan, institusi pengajian juga terpaksa menghantar pulang semua muridnya dan berubah kepada pembelajaran atas talian. Oleh itu, penekanan falsafah Islam terhadap ilmu masih tetap dapat diteruskan meski menghadapi satu malapetaka yang besar. Akhir sekali ialah berkaitan isu keruntuhan moral manusia kini. Manusia merupakan khalifah bumi yang telah dipertanggungjawabkan untuk menjaga agama, alam dan sesama manusia. Namun, saban hari semakin banyak berlakunya keruntuhan moral serta kemungkaran yang berlaku di seluruh dunia dan juga dalam negara. Antaranya ialah kemunculan golongan LGBT yang telah melawan hukum asal kejadian dan terdapat banyak implikasi dalam hubungan terlarang itu seperti wujudnya isu-isu dari segi ajaran Islam, iaitu wujudnya kes penderaan terhadap wanita dan kanak-kanak sehingga ia menyebabkan trauma kepada mangsa. Penekanan kepada falsafah pendidikan Islam diperlukan bagi menjaga imej seseorang khalifah itu dan juga sekelilingnya. Terima kasih saudara Syazmila. Saya Rafatin akan menyambung topik ini dengan membincangkan implikasi aplikasi falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. Terdapat beberapa implikasi positif yang berlaku setelah pembentukan falsafah pendidikan kebangsaan dan juga falsafah pendidikan Islam. Bagi falsafah pendidikan kebangsaan, implikasi dari segi kurikulum ialah di mana dapat melahirkan pelajar yang boleh memberi kerjasama, berkomunikasi dengan baik dan berhikmah serta saling membantu antara satu sama lain. Ini kerana melalui perubahan dari bahan-bahan pelajaran yang menitik beratkan aspek nilai-nilai murni dan sosial unggul yang diserapkan dalam semua mata pelajaran serta perubahan program pendidikan bagi bertujuan untuk melahirkan insan atau pelajar yang bersepadu. Dari segi pendidik pula, falsafah pendidikan kebangsaan telah membantu dalam perubahan sikap pendidik yang ingin memajukan diri ke arah sikap yang profesional serta menukar kaedah pengajaran mereka yang bersesuaian dengan perubahan zaman dalam melahirkan insan yang cemerlang. Akhir sekali, dari segi institusi pendidikan, implikasinya ialah pihak sekolah menyediakan prasarana yang lengkap dalam memastikan segala aktiviti pembelajaran dapat dijalankan dengan lancar serta para pelajar merasa selesa dalam menimba ilmu. Seterusnya, implikasi dari segi kurikulum bagi falsafah pendidikan Islam ialah subjek pendidikan Islam yang diwajibkan dalam kurikulum bersepadu sekolah rendah iaitu KBSR dan juga kurikulum bersepadu sekolah menengah. Dari segi pendidik pula, implikasinya menyebabkan berlaku perubahan sikap pendidik dari segi keprofesionalan dalam memastikan tugasan mengajar dengan tujuan dan dasar falsafah pendidikan Islam tersebut adalah selari serta dapat melahirkan modal insan yang bertanggungjawab. Akhir sekali, perubahan aktiviti budaya sekolah juga berubah dengan adanya pelbagai aktiviti keagamaan seperti bacaan doa, tahlil dan sebagainya. Selain itu, penubuhan sekolah-sekolah agama untuk dijadikan sebagai tempat penghayatan nilai Islam bagi murid-murid Islam supaya didedahkan lebih banyak ilmu berkaitan agama Islam. Seterusnya, saya ingin memberikan kepada saudari Zeti dalam meneruskan lagi pembentangan tajuk ini. Secara kesimpulannya, falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam adalah tunjang kepada sistem pendidikan di negara kita dan merupakan panduan yang telah lengkap serta sempurna dalam pembangunan insan. Para guru hendaklah menjadikan
Falsafah pendidikan kebangsaan dan falsafah pendidikan Islam sebagai garis panduan dan rujukan semasa melaksanakan tugas-tugas mendidik, terutamanya dalam menerapkan nilai-nilai murni dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Usaha-usaha untuk melahirkan insan kamil seharusnya bukan sekadar satu konsep dan falsafah, malah harus diteliti dengan sebaik mungkin. Membangunkan gagasan falsafah dalam pendidikan menuntut semua pihak yang terlibat termasuk pihak perancangan, penggubal dan pelaksanaan memahami tuntutan falsafah dengan lebih mendalam. Apabila ini berlaku, pembentukan dan pembinaan insan yang dibentuk dan dirancang dapat direalisasikan dengan sejajar dengan objektif yang ditetapkan. Dengan itu, dapat disimpulkan bahawa penerapan akhlak dan adab yang diajar di sekolah pada hari ini mengikut panduan seperti mana dalam falsafah pendidikan Islam. Akhlak adalah lambang peribadi dan cermin diri bagi seseorang individu. Pendidikan inilah yang perlu menjadi tajuk penting dalam kurikulum pendidikan Islam agar melahirkan insan berakhlak. Oleh itu, semua pihak juga perlu memainkan peranan penting dalam pembentukan akhlak cemerlang gemilang di masa hadapan. Sekian daripada kami dahului dengan ucapan terima kasih. Assalamualaikum.